Salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan sekalian. Nama saya Kesavira Ravichandran. Hari ini kami akan membincangkan tentang isu semasa dari segi ekologi dan alam sekitar. Isu semasa yang dipilih oleh kumpulan kami adalah pencairan ais yang berlaku di negara Greenland. Greenland merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan adalah salah satu kawasan dengan simpanan ais yang sangat besar kerana memiliki lapisan ais yang sangat tebal. Pencairan ais di Greenland menjadi isu global yang mendapat perhatian dari ilmuwan, pakar iklim, pemerintah dan masyarakat dunia. Isu ini bukan hanya menimbulkan risiko terhadap ekosistem dan komuniti Greenland, tetapi juga berkesan besar pada perubahan iklim secara keseluruhan. Pencairan ais di Greenland adalah fenomena yang membimbangkan kerana dapat menyebabkan peningkatan permukaan laut secara signifikan. Ketika ais Greenland mencair, air yang dilepaskan mengalir ke laut dan berkontribusi pada peningkatan volume air laut. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi wilayah pesisir di seluruh dunia, termasuk banjir yang serius, kerosakan infrastruktur dan ancaman bagi kehidupan manusia dan ekosistem pesisir. Kesan dari pencairan ais di Greenland sangat signifikan. Menurut para ilmuwan, jika semua lapisan ais Greenland mencair sepenuhnya, akan terjadi peningkatan permukaan laut sekitar 7 meter. Ini akan mengakibatkan banjir besar di kota-kota pesisir di seluruh dunia dan mengancam keberlangsungan banyak pulau kecil serta ekosistem pesisir. Jom kita melihat lebih spesifik tentang isu pencairan ais ini. Salam sejahtera, nama saya Hari Rao Anlaki Naga Serau, nombor metrik NC2301200561, ingin membahaskan faktor-faktor menyebabkan pencairan ais di Greenland. Dan Greenland dengan luasnya yang luas dan beradaan lapisan ais yang sangat besar merupakan salah satu area yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan pencairan ais yang ketara. Antara faktor-faktor menyebabkan pencairan ais adalah terutamanya suhu udara. Suhu udara yang lebih tinggi daripada biasanya di Greenland dapat menyebabkan pencairan ais yang ketara. Misalnya, selama musim panas, suhu udara di Greenland bisa mencapai di atas titik beku 0 darjah Celsius, dan peningkatan suhu udara ini menyebabkan ais permukaan dan di dalam lapisan ais Greenland untuk mencair. Dan keduanya adalah suhu permukaan laut, dan suhu di sekitar Greenland juga mempengaruhi pembubaran ais, dan suhu permukaan laut yang lebih tinggi daripada biasanya mempercepatkan gelinciran ais di perairan Greenland. Contohnya, kemasukan produk marin hangat seperti arus Atlantik Utara ke perairan Greenland boleh meningkatkan suhu permukaan laut dan menyebabkan pencairan ais. Dan seterusnya adalah radiasi matahari. Paparan sinar matahari intens di Greenland dapat menyebabkan pemanasan permukaan ais dan menyebabkan pencairannya. Contohnya, selama musim panas di Greenland, sinar matahari yang kuat mengenai permukaan ais menyebabkan ais untuk mencair dan membentuk kolam-kolam air di atasnya. Dan secara ringkasnya, faktor-faktor seperti suhu udara, suhu laut, permukaan laut dan juga radiasi matahari semuanya mempengaruhi pencairan kepingan ais, dan memahami faktor ini adalah penting untuk membangunkan strategi mitigasi yang berkesan dan mengekalkan keseimbangan ekologi di Greenland dan juga di seluruh dunia. Terima kasih.
Salam sejahtera, nama saya Sintaja, anak perempuan Simatri. Nombor matrik saya 2301200403. Hari ini saya ingin menyampaikan kesan-kesan yang berlaku disebabkan pencairan ais. Kesan pertama ialah perubahan suhu. Pencairan ais akan menghasilkan perubahan suhu di sekitarnya. Ais yang mencair akan mengambil energi panas dari sekitarnya untuk berubah menjadi air. Oleh kerana itu, udara di sekitar ais yang mencair akan terasa lebih dingin. Kesan yang keduanya adalah peningkatan volume. Ketika ais mencair, volume yang semula didominasi oleh struktur padatnya yang berkurang. Air yang dihasilkan dari pencairan ais akan memperluas volume secara signifikan. Hal ini dapat terlihat saat kita mencairkan ais batu di dalam wadah di mana level air akan naik ketika ais mencair. Yang seterusnya adalah kelembapan. Pencairan ais juga dapat meningkatkan kelembapan di sekitarnya. Proses pencairan mengubah ais menjadi air yang kemudian menguap ke udara sekitarnya. Kondensasi air ini menyebabkan peningkatan kelembapan di sekitar lokasi pencairan ais. Kesan yang seterusnya adalah perubahan cuaca. Pencairan ais juga dapat mempengaruhi kondisi secara lokal maupun global. Pencairan ais di daerah kutub misalnya dapat mempengaruhi pola aliran udara dan suhu global yang berpotensi mempengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. Kesan yang terakhirnya ialah perubahan ekosistem. Pencairan ais dapat mempengaruhi ekosistem di mana ais mencair. Misalnya saat ais laut mencair di Samudra Arktik, ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup haiwan-haiwan seperti beruang kutub, anjing laut dan spesies lain yang bergantung pada ais sebagai habitat dan sumber makanan. Berikut merupakan kesan yang sering berlaku disebabkan pencairan ais. Penting untuk dicatat bahawa pencairan ais dapat memiliki efek yang kompleks dan beragam tergantung pada skala dan konteksnya. Kesedaran tentang perubahan ini penting untuk memahami dampak perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Sivananda Kumar Murugan, MC 230121133. Saya akan terangkan tentang cara ataupun langkah untuk isu polemik ini. Langkah ulung bagi mengatasi polemik ini adalah dengan menguatkuasakan undang-undang terhadap sebarang tindakan yang menyumbang kepada isu pencairan ais ini. Usaha lain yang boleh menyumbang kepada pengurangan kadar isu pencairan ais adalah dengan menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Untuk maklum, Malaysia masih lagi menggunakan pembakaran arang sebagai sumber penghasilan tenaga elektrik. Kaedah ini seharusnya diubah kerana kita mempunyai banyak sumber tenaga yang boleh diperbarui seperti tenaga hidroelektrik dan tenaga solar. Sebagai penutup bicara, pelbagai langkah-langkah yang signifikan perlu diambil oleh semua pihak bagi memendung isu ini. Isu ini bukan lagi merupakan satu isu yang ringan kerana ia banyak mendatangkan mudarat kepada semua hidupan di muka bumi ini dan manusia adalah tidak terkecuali. Oleh itu, kita sama-sama menjayakan langkah-langkah di atas. Sekian, terima kasih dari kumpulan nombor 4.